pula orang. Mayra, ini nggak orang? Jangan lupa pakai mask. Tuh, pakai SOP. Penduduk dunia ke arah 8 bilion penduduk, bersediakah kita? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini, kita akan merungkaikan dan memulakan perbincangan mengenai faktor penduduk berlebihan dan kesannya yang akan dibahaskan agar merungkaikan ketersediaan dan persediaan kita menghadapi penduduk 8 bilion pada 2023. Pertama sekali, mari kita rungkaikan apakah gambaran awal sesebuah negara yang menghadapi overpopulation atau penduduk yang berlebihan ini. Jadi mari kita lihat apakah ciri-cirinya. Pertama sekali, kita melihat dari segi saiz penduduk yang amat besar melebihi 100 juta penduduk. Seterusnya, kita melihat dari segi kepadatan penduduk yang melebihi 200 orang sekilometer persegi. Seterusnya, ciri ketiga adalah sumber alam yang sedia ada tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan bilangan yang ramai, bilangan penduduk yang ramai. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah faktor-faktor yang mendorong kepada overpopulation. Faktor yang pertama yang kita boleh ceritakan adalah faktor umur penduduk muda lebih banyak jumlahnya berbanding penduduk orang dewasa, golongan dewasa dan golongan tua. Tetapi terdapat juga negara yang menyumbang kepada penduduk yang dewasa atau tua lebih banyak berbanding yang muda. Ini bermakna populasi penduduk atau pola penduduk yang tidak seimbang ini mendorong kepada peningkatan bilangan penduduk dunia. Seterusnya, kita melihat dari segi kadar kelahiran yang tinggi dan juga kadar kematian yang tinggi. Tetapi kita jangan lupa bahawa jangka hayat yang tinggi juga boleh mempengaruhi peningkatan penduduk itu. Misalnya Amerika Syarikat, di mana golongan tua lebih banyak berbanding golongan muda. Seterusnya, faktor yang ketiga adalah kualiti hidup yang rendah. Kualiti hidup yang rendah ini sudah semestinya disebabkan oleh kemiskinan. Seterusnya, mari kita bincangkan apakah faktor yang mendorong kepada peningkatan populasi penduduk dunia yang meningkat setiap tahun ini. Tetapi, kita melihat bahawa kadar kesuburan semakin menurun. Buktinya pada tahun 1955 mencatatkan kadar kesuburan berada pada 4.97, menurun kepada 2.78 yaitu pada tahun 2000, dan pada tahun 2020 pada tahun ini sebanyak 2.47 sahaja. Tetapi pada tahun 2050 akan berlaku peningkatan kadar kesuburan di mana akan meningkat sebanyak 2.95. Okey. Seterusnya, kita membincangkan pula berkenaan 9 negara yang akan menyumbang kepada overpopulation ini. Justru, pertamanya, perincian terhadap negara India yang memiliki 1.3 bilion merupakan penduduk dunia
kedua terbesar selepas negara China yang mempunyai penduduk paling tinggi di dunia. Persoalannya di sini, mengapakah negara China tidak tergolong dalam 9 negara yang akan menyumbang kepada peningkatan overpopulation ini, peningkatan bilangan penduduk? Overpopulation atau penduduk yang berlebihan didefinisikan sebagai sebuah negara atau banda yang menghadapi penduduk yang sangat ramai dan berlebihan berbanding jumlah makanan, bahan mentah, dan kawasan atau ruang. Penduduk yang berlebihan ini sudah tentu menjadi salah satu isu kepada negara-negara yang terlibat kerana memberi tekanan kepada pemerintah dan masyarakatnya, khususnya tekanan masalah sosial. Tambah lagi, terdapat penduduk dunia di negara kurang membangun telah kehilangan nyawa atau meninggal akibat overpopulation, kemiskinan dan penyakit. Menurut Jabatan Hal Ehwal Ekonomi dan Kependudukan Sosial Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, menerusi laporan berita harian online 2019, telah menyatakan bahawa jumlah penduduk dunia dijangka meningkat daripada 7.7 bilion kepada 9.7 bilion menjelang tahun 2050. Berdasarkan laporan itu juga ada menyatakan 9 buah negara yang mempengaruhi bilangan peningkatan adalah negara India, Nigeria, Pakistan, Togo, Habsya, Tanzania, Indonesia, Mesir, dan Amerika Syarikat. Negara-negara yang terlibat ini terdiri daripada negara maju, negara sedang membangun, kurang membangun atau mundur. Dalam pada itu, dapat kita jangkakan keadaan atau masalah yang dihadapi oleh setiap negara tersebut, terutama sekali negara yang kurang membangun atau yang mundur ini. Ini adalah satu isu pertumbuhan pesat sehingga tidak terkawal ekonomi pelbagai faktor. Peningkatan jumlah penduduk yang berlebihan atau overpopulation ini sudah pasti mewujudkan kebimbangan penduduk di seluruh dunia kerana akan memberi impak kepada pola populasi penduduk yang tidak stabil atau tidak seimbang, seterusnya memberi kesan kepada politik, sosial dan ekonomi. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam perintah kawalan pergerakan kemuliaan. Okey, hari ini saya akan bercerita mengenai tentang faktor yang mendorong berlakunya 8 bilion penduduk. Di mana tajuk kajian kita adalah mampukah ke arah 8 bilion penduduk. Apabila bercerita tentang 8 bilion penduduk, kita melihat kepada berlakunya pertambahan penduduk ataupun pertumpahan penduduk pada dunia. Okey. Kita akan bercerita tentang faktor. Faktor yang pertama yang dapat saya bicarakan pada kali ini adalah berkaitan dengan tahap kesihatan yang baik. Bila kita bercerita tentang tahap kesihatan yang baik, kita akan melihat bagaimana perubatan semakin maju, teknologi semakin moden, menyebabkan banyak penyakit-penyakit kronik yang dapat disembuhkan. Apabila banyak penyakit kronik dan berbagai jenis penyakit dapat disembuhkan, maka ianya akan mengurangkan kadar kematian sekaligus akan meningkatkan lagi penduduk. Okay. Seterusnya adalah apa yang berlaku, faktor yang menyebabkan berlakunya 8 bilion penduduk adalah disebabkan daripada gerakan daripada kerajaan. Sebagai contoh kita lihat terdapat negara yang menggalakkan untuk menggalakkan rakyat-rakyatnya untuk menjadikan kadar kelahiran tinggi di negara tersebut, kemungkinan untuk menjana tenaga buruh ataupun untuk menambahkan lagi rakyat untuk dijadikan tenaga buruh. Tetapi pada masa yang sama, terdapat juga negara yang mengambil langkah untuk mengurangkan penduduk. Sebagai contoh kita lihat China. Mereka telah menetapkan kadar kelahiran bagi setiap keluarga di China. Okey, faktor seterusnya adalah faktor yang seterusnya adalah melibatkan peningkatan kadar kelahiran. Apabila kita melihat kepada peningkatannya kadar kelahiran, ini disebabkan oleh salah satunya adalah disebabkan berlakunya kawin muda di kalangan masyarakat. Okey, bila kita melihat kawin muda menyebabkan golongan wanita ini mampu untuk melahirkan anak yang ramai disebabkan
disebabkan usia yang muda, di usia yang muda lagi dia telah berkahwin dan mampu melahirkan anak, sehinggalah dia tidak boleh melahirkan anak. Dan inilah disebabkan kahwin muda ini adalah penyebab kepada peningkatannya kadar kelahiran sekaligus menyebabkan pertambahan penduduk. Pada masa yang sama juga kita dapat melihat kadar kelahiran yang tinggi adalah disebabkan oleh ketidakberkesanannya amalan perancangan keluarga di sebuah negara ataupun di sebuah tempat. Okey, dalam konteks ini kita lebih melihat kepada negara yang miskin. Bila negara yang miskin, kita akan melihat bagaimana amalan perancangan keluarga ini tidak dapat digunakan dengan baiknya disebabkan salah satunya adalah tahap pendidikan yang rendah. Bila kita melihat pada sesebuah negara yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan berkaitan mengenai bagaimana untuk mencegah daripada berlakunya pertumpahan penduduk yang berterusan. Sekiranya hal ini berterusan tidak mempunyai jalan penyelesaian, maka hal ini yang menyebabkan kebanjiran penduduk ataupun pertumpahan penduduk di kawasan tersebut ataupun di negara tersebut. Jadi hari ini kita lihat terdapat negara-negara miskin inilah yang menyumbang kepada pertambahan penduduk yang sangat tinggi di dunia pada hari ini. Salah satunya adalah India, Kongo, Amerika Syarikat dan sebagainya. Apabila kita melihat pada fakta, kebanyakan negara yang menyumbang kepada pertambahan penduduk adalah negara-negara yang miskin. Hal ini kemungkinannya disebabkan oleh pendidikan yang kurang, kesedaran yang kurang daripada negara tersebut, menyebabkan negara tersebut menyumbangkan kadar kelahiran yang tinggi ataupun pertumbuhan penduduk yang berlaku secara mendadak. Okey, apabila kita melihat kepada 8 bilion penduduk, baru-baru ini berita harian pada 26 Jun, berita harian telah mengeluarkan satu kenyataan bahawasanya dunia hari ini dijangka akan berlaku peningkatan penduduk pada 2050 mencecah 9 bilion. Dan PBB juga mengatakan kemungkinan besar pada akhir abad ini kebanjiran penduduk ataupun pertumbuhan penduduk di dunia akan berlaku sehinggalah 11 bilion. Jadi dapat kita lihat di sini masa demi masa pertambahan penduduk telah berlaku di seluruh dunia. Oleh yang demikian, adakah dunia pada masa akan datang mampu untuk menampung kebanjiran penduduk yang akan berlaku pada masa akan datang? Marilah kita fikirkan sama-sama. Sekian, terima kasih. Nama saya Maira Evana Robert. Seterusnya saya akan meneruskan perbincangan mengenai kesan penduduk berlebihan. Terdapat beberapa kesan penduduk berlebihan. Antaranya adalah makanan tidak mencukupi. Bagi kesan makanan tidak mencukupi, kita boleh lihat contoh di negara Ethiopia. Negara Ethiopia mempunyai penduduk yang ramai, yaitu pada tahun 2000 penduduknya seramai 64,1 juta orang. Pengeluaran makanan tidak mencukupi di negara Ethiopia untuk menampung keperluan penduduknya yang ramai. Tanah pertanian terhad di negara ini kerana bentuk muka buminya yang bergunung-ganang. Lebih daripada 70% pergunungan di Afrika terletak di negara Ethiopia kerana disebabkan oleh altitude yang tinggi di negara ini. Tanaman utama di negara ini adalah seperti sekoi dan jagung. Sekoi adalah rumput yang mempunyai biji benih yang kecil dan ditanam sebagai tanaman bijirin. Di negara ini, mereka tidak menggunakan teknologi yang tinggi serta jentera, baja, kimia dan serangga, dan juga benih yang bermutu tinggi. Pada masa itu menyebabkan makanan tidak mencukupi untuk menampung penduduknya yang ramai di negara Ethiopia. Seterusnya kita beralih kepada kesan nomor 2, yaitu masalah perumahan. Masalah perumahan biasanya berlaku di negara Bangladesh. Pada tahun 2018,
penduduk di negara ini mencapai angka 161,4 juta penduduk. Negara ini mempunyai kadar pendapatan yang rendah. Ia berlaku karena negara tersebut mempunyai penduduk yang berpendapatan rendah dan juga tidak stabil. Ramai penduduk yang masih kurang berkemampuan, jadi mereka tidak mampu menyewa atau membeli rumah. Biasanya penduduk yang miskin ini tinggal di kawasan yang sesak, contohnya seperti Bandar Duka, Bandar Khulna, dan Chittagong. Seterusnya kita beralih kepada kesan nomor 3, yaitu masalah pengangguran. Masalah pengangguran biasanya berlaku di negara-negara yang mempunyai penduduk berlebihan. Contohnya adalah seperti Nigeria. Pengangguran berleluasa terutama di kawasan luar bandar karena peluang pekerjaan dalam sektor pertanian dan industri adalah terhad. Pendapatan di negara Nigeria juga tidak tetap. Selain itu, negara-negara yang mempunyai kadar pengangguran yang tinggi adalah seperti Afghanistan, yaitu 35% daripada penduduknya pada tahun 2018. Seterusnya, Albania 13,49% pada tahun 2010, dan seterusnya adalah Algeria, yaitu 10% daripada penduduknya pada tahun 2010, India 10% pada tahun 2010, dan seterusnya adalah Gaza Strip, yaitu 37,8% daripada penduduknya pada tahun 2010. Negara-negara ini mempunyai penduduk berlebihan dan mengalami masalah pengangguran yang tinggi. Seterusnya, kita beralih kepada masalah pendidikan. Kesan penduduk berlebihan akan menyebabkan masalah pendidikan. Kita boleh melihat contoh ini di negara Bangladesh. Bangladesh adalah salah satu contoh negara yang mempunyai taraf pendidikan yang masih rendah. Di negara Bangladesh, bilangan sekolah masih tidak mencukupi untuk kanak-kanak dan remaja. Oleh sebab itu, ramai kanak-kanak tidak bersekolah. Penduduk di luar bandar yang miskin tidak mempunyai peluang untuk meneruskan pelajaran. Kesan daripada itu, kadar kenal huruf di negara Bangladesh adalah sangat rendah, yaitu hanya 38% daripada rakyatnya. Dengan itu, negara ini kekurangan tenaga buruh yang mahir. Jumlah penduduk yang ramai dan taraf pendidikan yang rendah menyebabkan negara ini sukar membangun, dan negara Bangladesh sukar untuk mengatasi masalah penduduk berlebihan di negara itu. Oke, kesan yang seterusnya adalah masalah kekurangan kemudahan, perubatan, dan perkhidmatan kesehatan. Bagi kesan ini, masalah ini kita boleh lihat di negara Ethiopia juga, karena negara Ethiopia mempunyai taraf kemudahan kesehatan yang rendah. Negara ini mempunyai kekurangan pegawai perubatan, ia juga mempunyai kekurangan bekalan obat-obatan dan kekurangan klinik serta hospital. Penyakit berjangkit di negara ini tidak dapat dikawal dan menyebabkan kadar kematian yang tinggi. Kadar kematian adalah pada kadar 17,6% daripada setiap orang, bagi setiap 1.000 penduduk pada kadar tahunan, yaitu pada tahun 2000. Kadar kematian bagi kanak-kanak pula adalah 101 orang bagi setiap 1.000 bayi yang lahir pada tahun 2000. Oleh itu, purata jangka hayat di negara Ethiopia ini rendah, yaitu hanya 45,2 tahun sahaja. Seterusnya, kesan yang seterusnya adalah masalah kekurangan kemudahan asas.
negara yang mempunyai kemudahan asas yang rendah adalah negara yang mempunyai penduduk berlebihan seperti India. India mempunyai 1,353 bilion penduduk pada tahun 2018. Negara berpenduduk berlebihan ini mengalami masalah kekurangan kemudahan asas. Kebanyakan jalan raya di kawasan luar bandar masih tidak berturap. Bekalan air bersih tidak mencukupi untuk penduduk-penduduk bandar. Bagi kawasan luar bandar pula, penduduknya akan menggunakan telaga dan kolam sebagai sumber air utama. Dan di negara India, kebanyakan kawasan pedalaman masih tidak mempunyai bekalan elektrik. Sekian saja, terima kasih. Salam sejahtera. Untuk bahagian saya akan berkongsi berkaitan kesan negatif daripada overpopulasi yang akan berlaku di seluruh dunia lah. So, antara kesan yang kita boleh lihat adalah daripada aspek keperluan makanan. Food security dunia akan terjejas. Kalau kita lihat di benua Afrika, di mana kebanyakan negara-negara kurang membangun di Afrika seperti Chad, Botswana, Ethiopia, Sierra Leone mempunyai, boleh kita lihat mereka menghadapi krisis makanan, di mana untuk isi keluarga di sana untuk memperolehi makanan yang bergizi, berhasiat dan seimbang terjejas. Mungkin keperluan makanan di sana kurang mampu ditampung, ekoran daripada pengeluaran tanaman di sana yang kurang efisien, mana kebanyakan kawasan-kawasan pertanian, kawasan-kawasan pengeluaran hasil tanaman di sana masih menggunakan teknologi yang rendah, dan dia juga diburukkan lagi dengan cuaca yang ekstrim, di mana kurang menerima hujan di benua Afrika, di mana tujuan untuk pengairan, dan dia juga diburukkan lagi dengan kualiti tanah yang kurang bagus di sana. Bila kualiti tanah tu merosot, mungkin disebabkan kadar nutrien tanah yang tak cukup bagus untuk memproduktif hasil tanaman, yang mengakibatkan produk-produk tumbuhan macam jagung, barley, gandum dan hasil-hasil yang lain akan lambat untuk dihasilkan. Dan bila pengeluaran tu lambat dihasilkan, dia tak boleh memenuhi keperluan yang cepat, yang mendadak untuk keperluan makanan di Afrika. So itu salah satunya. Untuk yang keduanya, yang saya boleh nampak suasana di Afrika, keadaan di Afrika untuk mendapatkan sumber air bersih itu pun sangat-sangat limitasi, di mana mereka tak ada akses untuk dapatkan air bersih. Untuk dapatkan pilih air pun masalah bagi mereka, dan mereka terpaksa bergantung menggunakan air hujan, air telaga, air simpanan dalam tempayan. So dia akan mengakibatkan mereka tak boleh menjalani kehidupan seharian macam biasa, untuk masak, untuk membasuh dan untuk tujuan tambahan lah. So perkara itu memang sangat-sangat merisaukan lah untuk kita lihat pada tahun 50 tahun akan datang. So untuk isu kedua adalah isu sosial, mana saya akan sentuh adalah isu kemiskinan, di mana isu kemiskinan ni berkaitan dengan penduduk ramai tetapi sumber pendapatan yang kita ada ni tidak mencukupi untuk menampung ekoran daripada keperluan penduduk yang ramai. So apabila penduduk ramai, kita terpaksa bersaing untuk memperoleh pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi yang kita boleh nampak ni adalah dipesat tetapi disokong dengan pembangunan, di mana pembangunan yang ada ini perlu selari dengan kadar keperluan pekerjaan pada ketika itu. Sebab kemungkinan keperluan pekerjaan tu ada, tetapi untuk keperluan pasaran peringkat-peringkat rendah, macam golongan pekerjaan buruh-buruh yang tak mahir, mereka akan mendapat pendapatan per kapita yang rendah. So dia akan menimbulkan isu ketidakcukupan daripada segi tahap kualiti hidup. Mereka duduk di bandar tetapi mendapat per kapita yang rendah. Mereka tak boleh bersaing dengan globalisasi yang berlaku di bandar tersebut. So itu memang membimbangkanlah. So
untuk masalah ini juga mungkin akan menimbulkan masalah-masalah sosial lain seperti masalah jenayah, pencurian, samun, dan masalah-masalah urbanisasi macam masalah setinggan. So benda tu dia tak menggambarkan bahawa kita akan mencapai satu status kualiti hidup manusia yang sempurna untuk digambarkan sebagai negara maju atau sebagai sebuah tamadun yang maju untuk tahun 2050. So perkara itu memang sangat-sangat membimbangkan lah. Ia juga diburukkan lagi dengan masalah alam sekitar, di mana bila keperluan manusia bertambah, maka manusia mengambil keputusan untuk menggondol tanah-tanah lapang yang ada pokok-pokok, yang ada tumbuh-tumbuhan untuk mendirikan kediaman rumah. Di mana kediaman rumah ni bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia itu lah. Manusia perlukan tempat tinggal. Apabila manusia memerlukan tempat tinggal, manusia memerlukan rumah. Untuk memilih rumah, kita perlu menggondolkan satu tempat dan melupuskan tumbuh-tumbuhan yang ada untuk mendirikan rumah. So dia akan mengakibatkan berlaku krisis-krisis bencana alam macam kadar rakisan yang akan berlaku, unsur persediaan yang akan meningkat dan boleh menjejaskan sedikit suhu dunia lah. Ialah bila berlaku satu tempat memang tak dapat rasa, tapi kalau dia berlaku dekat kebanyakan negara secara serentak, boleh mengakibatkan krisis alam sekitar yang sangat-sangat dahsyat. So itu sangat berbahaya lah. So itu saja daripada saya secara ringkas. Sebenarnya banyak perkara yang boleh dibincangkan, tapi untuk video ni kita buat singkat saja. So saya nak meminjam kata-kata daripada Mahatma Gandhi, di mana kita sebenarnya tidak mewarisi bumi ini untuk generasi yang akan datang, tetapi kita meminjam sementara bumi ini daripada generasi yang akan datang. Assalamualaikum.